بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bersama-sama kita mengangkat rasa syukur yang tidak terhingga-hingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kepada kita peluang untuk kita mengenal Dia melalui limpahan ilmu yang Allah kurnia kepada kita. Pada pagi ini kita masuk kepada hikmah yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala iradatuka at-tajridah ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasy-syahwatil khafiyyah wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun minal himmatil 'aliyyah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala iradatuka tajridah, kehendak engkau kepada tajrid, ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, pada waktu meletakkan Allah akan engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada maqam asbab minasyahwatil khafiyah, merupakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keinginan ataupun syahwat yang tersembunyi. Wa iradatukal asbab, dan berkendak pula engkau kepada maqam asbab. Ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid, dalam waktu Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan engkau di maqam tajrid,
inhitatun anil himmatil aliyah, ialah merupakan jatuh daripada cita-cita yang tinggi. Baik. Dalam hikmah yang kedua ni, bismillahirrahmanirrahim, Asy-Syaikh bin Athaillah menjelaskan kepada kita tentang dua maqam. Bukan semaju. Yang pertama maqam tajrid, yang kedua maqam asbab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama maqam tajrid, yang kedua maqam asbab. Maqam tajrid ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maqam seseorang meninggalkan sebab-sebab keduniaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk hanya memfokuskan kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab dalam hidup kita ni ada orang yang Allah letakkan di maqam tajrid, dan ada orang yang Tuhan letakkan di maqam asbab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun dalam bahasa yang lain, orang yang duduk di maqam tajrid ialah orang yang kerja buat ibadat. Mungkin kalau kita tanya dia kerja apa, dia kata buat ibadat. Mungkin orang tak puas hati, orang kerja apa, dia kata buat ibadat. Sebab pada orang kerja ni, pergi kerja, turun bendang, pergi motong, pergi pejabat, pergi sekolah, pergi kilang. Jadi mereka ni kerja buat ibadat. Kerja mereka buat ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerja mereka buat ibadat. Tak ada kerja lain, buat ibadat ya. Sesungguhnya kita berterima kasih kepada wujud orang-orang yang macam tu. Sebab alam ni kalau tak ada orang yang kerja buat ibadat tu, maka sengitlah dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sengitlah dunia. Makna apa? Tak seimbang dunia ni. Maksudnya mereka buat ibadat, mereka cover yang orang tak buat ibadat tu. Zikir mereka sehari-hari puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu. Nak ganti tempat orang yang tak berzikir tu. Yang semayang macam malaikat tu. Nak cover tang orang tak semayang tu, ataupun orang tak sempurna semayang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, tu orang yang duduk di maqam tajrid. Ataupun boleh kata mereka ni manusia, tapi manusia malaikat. Manusia sebab macam kita, malaikat sebab ibadah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka ni ada di 3 tempat. Di medan ilmu, di medan jihad, di medan ibadat. Yang duduk di medan ilmu, mengajar je. Dia tak pergi buat bendang, dia tak cari rezeki, dia tak pergi motong, tak pergi kilang. Mengajar je.
Mengajak ni maknanya memperkenalkan Allah kepada orang, memperkenalkan Allah kepada manusia, kepada orang. Dengan sebab lepas mengajak, orang kenal Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ada setengahnya duduk di makam jihad, berjihad sepanjang masa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jihad dalam bentuk pelbagai lah. Sebab jihad ni dia punya maksudnya luas. Bukan semata-mata berperang fisabilillah. Dalam bentuk yang pelbagai. Makna jihad dan dakwah. Hampir-hampir kalau mereka berdakwah, berpindah daripada satu negeri ke satu negeri, ke sebuah negara, ke sebuah negara. Hampir-hampir Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka tak pernah sembahyang tamam. Semua qasar jamak, qasar jamak, qasar jamak, qasar jamak. Jihad tanpa henti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada yang duduk di medan ibadat. Itu macam Pak Sumit tu. Tu makam tajrid. Dia bukan pergi cari kerja apa. Dia baca Quran ya. Pak Su kalau kita pergi zarah, Pak Su tolong nasihat. Bila Pak Su ni bila kita pergi zarah dia, kebiasaannya saya biasa lah. Tak payah tanya apa, dia ceramah kat kita. Dia bila kita pergi duduk, dia cakap. Dia cakap. Dia marah dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis dia cakap, baru dia kata, ada apa yang boleh Pak Su bantu? Biasalah macam tu. Ada apa yang boleh Pak Su bantu? Pak Su minta nasihat sikit. Bila minta nasihat, satu yang nasihat dia, baca Quran. Banyak baca Quran. Dia kata kalau Pak Su nasihat lain, berarti ada yang lebih baik daripada Al-Quran. Tak ada dah yang lebih baik daripada Al-Quran. Itu dipanggil orang duduk di makam tajrid. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang duduk di makam tajrid ni, kita duduk di makam asbab. Kalau kita tak turun, kalau kita tak pergi cari rezeki, kita tak dapat rezeki. Kita kena pergi cari rezeki. Jadi cari rezeki itu ialah asbab. Barulah kita boleh buat ibadat. Cari makan, kenyang, barulah kita boleh buat ibadat. Kita kena cari rezeki sebab kita duduk di makam asbab. Lepas tu tiba-tiba terlintas main dalam hati kita, syok kalau duduk rumah rezeki main tu. Orang yang duduk rumah rezeki main tu, hak tu bukan sembarang orang dah. Kita ni nak kena pergi cari rezeki. Ni rezeki main cari kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya kita tu orang yang duduk di makam, kalau rezeki main di makam tajrid. Dulu ada kawan-kawan berziarah Tok Guru. Ziarah Tok Guru sebab ada program. Lepas kena ambil biodata Tok Guru sebab ada satu program. Lepas ziarah satu Tok Guru, sembang, Tok Guru sembang, ambil maklumat, cerita latar belakang Tok Guru, nak ambil apa semua. Tok Guru nak tanya satu soalan. Tok Guru kerja apa? Itu soalan bodoh. Tak patut tanya. Dia kata, Tok Guru mengajar. Tak, Tok Guru, macam ni Tok Guru. Tok Guru, sumber pendapatan Tok Guru daripada mana? Tanya macam tu. Kalau Tok Guru tanya, Tok Guru kerja apa, mengajar. Kalau orang tak panggil Tok Guru kan, dia mengajar tu, orang panggil Tok Guru. Macam mengajar lah.
Tok Guru, sumber pendapatan Tok Guru tu apa? Soalan tu payah nak bang, Tok Guru. Tiba-tiba orang bagi salam. Tok Guru pun pergi rumah Tok Guru atas, rumah bertangga. Ni tak nak tangga selangkah masuk Tok Guru, ni nak tinggal beras sampit Tok Guru lah. Ya, baik, terima kasih. Kata Tok Guru, macam tu. Faham tak? Macam tu rezeki mai. Jadi Tok Guru ni bukan kadang kerja apa, mengajar ya. Lepas subuh 2 buah kitab zaman kami dulu. Duha ni dia ngajak 1-2 buah kitab. Lepas zuhur 2 buah kitab, lepas asar 2 buah kitab, lepas isyak 2 buah kitab, lepas maghrib 2 buah kitab. Tapi heran dulu kami mengaji, lepas maghrib 2 buah kitab boleh mengaji. Lah mengaji sikit lah, dah masuk waktu isyak. Tu dekat sangat kiamat tu. Lepas daripada isyak 2 buah kitab. Tok Guru nak buat kerja apa? Dan turun pergi kerja apa? Mengajar je. Waktu tu kita tak reti, kata Tok Guru dah duduk di makam tajrid. Tok Guru jaga bahagian posisi tu, jaga amanah ilmu pengetahuan. Kalau Tok Guru pergi turun bendam juga, tak ada orang mengajar anak murid. Tu bila orang tu, bila Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seseorang yang duduk di makam tajrid, dia terlebih dulu duduk di makam asbab. Okey, iradatuka tajridah, berkehendak engkau akan makam tajrid, ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan engkau berada di makam asbab, minasyahwatil khafiyah, tu termasuk syahwat yang tersembunyi. Okey, dia macam ni lah. Kalau kita berjalan pada Allah, kitab Hikam ni dia untuk siapa yang nak mengaji ni? Siapa yang mengaji kitab Hikam ni? 2 jenis orang ya. Salikin ataupun wasilin. Salikin, orang yang sedang berjalan kepada Allah. Wasilin, orang yang telah sampai kepada Allah. 2 ni yang mengaji kitab Hikam. Maknanya kalau kita salikin, kita wasilin, kita faham. Tapi kalau kita masih belum duduk di tempat ni, salikin ataupun wasilin, boleh ngaji, tak faham. Tak faham ni macam mana? Kami duduk hanggu ustaz ni, apa ustaz tak faham pula? No? Kalau duduk hanggu tu tak faham lagi. Dia kena macam ni. Allah, baru faham. Sebab kitab Hikam ni dia punya fahamnya ialah rasa. Rasa. Berasa tu pasal apa? Sebab menjentik hati. Pasal kita rasa dah. Saat ustaz cakap tu kami rasa dah. Dia macam ni lah. Ainan main pada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kah? Kelang. Tahu tak Ainan main ke Kuala Lumpur, main ke Kedah ni, soalan Sayyidina Muhammad. Ainan tanya, Ainan pilang kahwin kan? Tanya satu orang, di Kedah ni sedap makan apa? Kedah kata laksa telur kecai. Oh, sedap laksa telur kecai tu. Tak tahu mana telur kecai. Nak pergi Langkawi lagi lah. Tengah jalan tu. Lepas tu, Ainan pun kata kat kawan tu, sedap semua kah? Sedap. Pernah rasa dah kah? Tak lagi lah. Tu tahu mana sedap? Orang duk abang. Faham? Kawan yang kata sedap tu,
Sebenarnya dia tak faham sedap tu macam mana, sebab dia tak pernah rasa. Okey. Jadi orang yang duduk di makam tajrid, dia bercakap sedap sebab dia dah rasa makam tajrid. Hidup ni tak ada yang paling sedap melainkan buat ibadat. Sallallahu alaihi wasallam. Hidup ni tak ada yang paling seronok melainkan duduk sorang-sorang dengan Tuhan. Kalau duduk dengan orang, kira nak tinggal orang, nak pergi cari. Kalau duduk dengan orang, tak mau. Dia nak pergi duduk sorang-sorang, dia nak baca Quran, nak berzikrullah. Jadi siapa-siapa duduk di makam tajrid, dia tahu macam mana indahnya makam tajrid, berdua-dua dengan Tuhan. Kita tidur malam, kira nak tidur sampai rapat subuh. Lepas tidur malam, di otak lepas, di hati lepas, aku nak bangkit. Jadi sebab mereka dah rasa betapa rasa lazat bermunajat dengan Tuhan. Mereka tak fikir nak pergi kerja, tu tak ada. Tak ada cadangan. Jadi orang yang bila kita berjalan ni, sama ada salikin ke, wasilin ke, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, syahwat dah tak ada, kepentingan kita dah tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepentingan kita dah tak ada. Syahwat kita Allah. Nak makan sedap-sedap ke, nak pakai elok-elok ke, apa semua tak ada lah. Satu yang dia nak, Allah je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, jadi tapi dalam duk kata tak mau apa dah tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kata nak Allah saja tu, tiba-tiba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia nak makam tajrid. Dia nak makam tajrid. Jadi orang tu termasuk orang yang berkemahuan, orang yang bersyahwat, tapi syahwatnya dia sebut asyahwatil khafiyah, syahwat yang begitu tersembunyi, terselit dalam hati. Dia tak mau hak dunia, dia tak mau, tapi dia nak hak tu. Salah lah. Selamat jalan, insya-Allah, barakallah. Nanti main lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu termasuk minasyahwatil khafiyah. Maknanya dia ada nafsu juga. Sedangkan dalam perjalanan ni, nafsu mesti ditumbangkan, keakuan mesti dihilangkan, kepentingan diri kena tak ada. Yang ada hanya kemahuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata dia, kehendak engkau akan makam tajrid, sedangkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah telah letakkan engkau di makam asbab. Berarti engkau tu ada syahwat yang tersembunyi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maknanya engkau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masih dikuasai oleh syahwat engkau. Berarti engkau masih dikuasai oleh syahwat engkau.
Sedangkan dalam perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau benak-benak kita tu salikin, orang berjalan pada Allah, dia tak ada kemahuan dah, melainkan kemahuannya hanya Allah saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak faham kan? Tak faham kan? Tak apa faham tu. Saya tengok, saya tahu. Tu kata payah kita ni. Okey, wa iradatukal asbab. Dia macam ni lah. Ni umpama ada kita-kita semua ni, maksud saya tu macam mukasyah tu. Mukasyah mau apa? Mukasyah mau apa? 3 tahun? 9 tahun. Adik dia? Adik dia nama apa? Umay. Berapa tahun? 7 tahun. Ataupun tu Imran, tu tutup balik tu. Ataupun Muhammad. Kita kata Imran Masad. Imran nak kahwin tak? Agak-agak dia kata apa? Mukasyah nak kahwin tak? Tak mau kahwin. Tapi orang ni kata nak kahwin tak? Mesti nak kahwin. So, kita kata Mukasyah kahwin tu syok. Dia tak faham. Tu umpama dia. Munajat dengan Tuhan tu sedap mu. Dia tak tahu apa. Dia tak faham. Sallallahu alaihi Muhammad. Duduk di makam tajrid kira puluh buat ibadat ya. Tak kerja apa. Syok. Tak faham. Tak faham. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu dia panggil iradatukat tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Syahwat khafiyah ni dia macam syirik khafiyah, tersembunyi. Nampak macam zahir tu salikin, orang berjalan. Orang berjalan pada Allah, nak Tuhan. Tapi nak lagi dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni bukan nak dunia ni. Dia ada nak dunia, nak akhirat, nak Allah. Kalau kita betul-betul, kalau kita dah sampai, dunia tak maulah. Akhirat pun tak mau. Yang kita nak Allah ya. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau buat ibadat, bukan nak pahala. Kalau buat ibadat pun bukan nak syurga. Mana? Buat ibadat tak mau pahala, buat ibadat tak mau syurga. Kita buat ibadat kita nak pahala, kita buat ibadat kita nak syurga. Lepas tak mau. Lepas nak apa? Nak Allah. Nak Allah tu macam mana? Kami tak faham Dia bukan jenis memahamkan di sini. Dia kena dipahamkan di sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita kasih pada seseorang, kita sanggup bagi semua. Kita tak rasa rugi pun kita keluar duit kita bagi pada orang yang kita sayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh mak ayah. Mak ayah ni dia besarkan kita bukan dia nak duit kita. Esok boleh sara dia ketika tu. Kalau dia betul-betul dia pegang amanah kita tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Aku nak bagi jadi hampa ni orang ya. Lepas tu aku nak apa tu hampa esok jadi orang baik, dia orang soleh. Hampa doa kat kami lah aku bawa esok. Cukup tu ya. Allahumma salli ala sayyidina. Cuma kita lah yang kena reti. Bila kita kerja, kita kena ingat pada mak ayah kita. Kita bagi duit banyak mana pun bulanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tak boleh balas.
Bagi duit bulan-bulan tu ialah kenang jasa, kenang budi. Allahumma salli ala wasallam. Kalau nak balas, tak boleh balas. Tak cukup balasan. Kalau umur kita sampai berjuta tahun sekalipun, kita bagi sebulan, tak cukup. Balasan tak cukup. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana-mana orang yang Tuhan letak dia di makam tajrid, mungkin satu masa esok orang ramai ada satu orang Tuhan angkat duduk di makam tajrid. Makam tak cari rezeki, rezeki mai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan bagi. Ni pilihan-pilihan Allah. Tapi tak ramai pilihan Tuhan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah pilih ni bukan Allah pilih sehari dua ni. Allah pilih sejak azali. Allah nak dia. Okey. Wa iradatukal asbaba. Dan berkendak engkau akan maqam asbab. Ma'a iqamatillahi iyyaka fi tajrid. Dalam waktu Allah Subhanahu wa taala meletakkan engkau di maqam tajrid. Kita ni kalau duduk di makam tajrid, nak piduk pula makam asbab. Inhitatun anil himmatil aliyah. Ketika itu berarti engkau dah jatuh daripada cita-cita yang tinggi. Maknanya bila Tuhan letak di makam tajrid, buat ibadat sahaja dan semata-mata buat ibadat, tiba-tiba teringin nak pergi cari makan pula, berarti dah jatuh daripada pangkat yang tinggi kepada pangkat yang rendah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia macam cerita Abu Madian. Abu Madian contoh. Ni cerita ni ilmu pertama yang saya dapat daripada Pak Sumi. Bila pergi ziarah dia duduk atas bukit pada waktu tu, dia cerita, dia ungkap satu kalimat, dan kalimat dia yang dia ungkap tu saya tak faham, sehingga saya mengajak hikam baru saya faham. Rasumi kata, at-tawakkulu istibdalul harakati bisukun. Tawakal itu ialah menukar gerak dengan diam. At-tawakkulu istibdalul harakati bisukun, menukar gerakkan dengan diam. Tak faham. Bila sebenarnya ilmu ni dia tak, kita tak ada ilmu waktu kita mengaji. Kita akan dapat ilmu ketika kita mengajar. Lepas tu anak-anak mengaji ni tak ada ilmu lagi. Bila mengajar esok baru ada ilmu. Ilmu tu bukan hak kita tulis ilmu tu hak kita faham, hak Tuhan bagi tu. Tu baru ilmu. Ilmu ni dia main seiring dengan kehidupan yang kita tempuh dalam hidup tu. Jadi ilmu tu seiring Tuhan bagi dengan pengalaman dalam hidup. Okey. Kita ni kalau kita duk bimbang lagi tentang rezeki kita, berarti kita tak tawakal lagi. Macam mana anak-anak nak mengaji esok ni, kita ni tak stabil lagi ekonomi. Tu masih bergerak-gerak hati. Sallallahu alaihi Muhammad. Banyak ibu bapa yang tak bagi anak-anak kahwin sebab hampa duduk mengaji lagi, nanti hampa nak bagi makan hampa, nak bini hampa. Dia pergi ambil kerja Tuhan pula bagi rezeki. Sebenarnya semua Tuhan, apa kita kacau? Lepas nak kahwin, bagi kahwin. Lepas tu rezeki hampa aku tak tahulah, aku pergi kahwinnya pandai-pandai hampa.
Pandai-pandai hampa tu nak cari. Sebenarnya rezeki cari kita macam mati cari kita. Kalau dah rezeki kita, tak usah kata apa, mesti dapat kat kita. Kalau bukan rezeki kita, tak usah kata apa, mesti tak dapat. Jadi tawakal ni ialah menukar gerakan dengan diam. Faham tak? Hati duk bergerak-gerak tu, takut-takut rezeki tu, tukar dengan diam macam ayat ni. Ayat tak bergerak pun, tukar daripada gerakan kepada diam. Hati tu selalu kocak lah, hang duk diam. Tu bahasa dia istibdalul harakati bisukun. Syekh Habib Madian duk beribadat, tak berhenti. Allahu Akbar, bagi salam, Allahu Akbar, bagi salam, Allahu Akbar. Selagi ambil baca Quran pula, selagi zikrullah pula. Masuk waktu makan tengah hari, rezeki sampai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam carta masyhur tu, apa namanya? Syekh Bajai Haban, Syekh Abdul Rahman Bajai Haban, Bajal Haban, Syekh Abdul Rahman Bajal Haban. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ni duk kena marah dengan bini. Bini ni kira duk ceramah ya kat tok lelaki. Lama-lama tak tahan, duk kena ceramah ni, lari pergi bukit. Sampai di bukit, ada 2 orang. Di bukit ada 2 orang lah duk buat ibadat. Sampai masa makan tengah hari, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mai makan macam duk dalam syurga. Lepas tu dia join depa ni, join buat ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sagi makan malam, kawan hak nombor 2, kawan hak seorang lagi berdoa pula, mai makanan. Bukan pergi cari bukan cari makanan, makanan mai. Begitulah siang, malam, pagi, petang. Lama-lama dia kata kat Syekh Abdul Rahman Bajal Haban, kami doa hari-hari, hang duk tumpang kami, hang doa pula. Waktu tu dia kata, lorat, nak suruh aku doa pula. Dia pun angkat tangan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, makanan mai. Bila makanan mai, daripada orang ni pun tumpang makan. Hari ni giliak dia doa, makan. Makan makanan tu sedap daripada makan hari-hari tu. Wih, sedapnya makanan hang minta mai ni. Hang doa apa? Masalah Sayyidina Muhammad. Hang doa apa sampai makanan sedap macam orang ni? Dia kata aku berdoa, aku bertawassul dengan siapa yang hampa bertawassul. Faham tak? Aku berdoa, bertawassul dengan siapa yang hampa ni, 2 orang bertawassul ni. Lepas tu dia tanya, hampa bertawassul dengan siapa? Kami bertawassul dengan Syekh Abdul Rahman Bajal Haban. Dia pun tak tahu kata tu Syekh Abdul Rahman Bajal Haban. Aku Syekh Abdul Rahman Bajal Haban. Oh, hang wali lah. Wali kot dah hampa doa. Lepas tu main kena sedap pun orang ni. Salah siamat. Dia naik martabat wali pasal apa? Sebab duk tahan telinga bini duk ceramah tu. Duk sabar tu naik makam wali tu. Jadi bila dah kata makam wali balik, tak payah dah duk dengan apa aku nak balik, aku wali dah. Sampai depan rumah, bini dia cekak pinggang, tunggu dia balik. Nak masuk dalam rumah, bini kata, selamat datang orang yang naik martabat wali dengan sebab bini. Bini wali kak. Ada ceramah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu orang yang duduk di makam tajrid, buat ibadat, makanan mai. Itulah yang berlaku kepada Syekh Habib Madian. Buat ibadat, makanan mai.
Satu hari buat ibadat, terlintas mai. Hari ni nak main kok mana pula? Dia main terlintas. Sepatut tak perlu lintas lah. Sampai masa dia main. Waktu tu subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad tengah duduk atas tikar sembahyang, main seekor kijang. Kijang ni masalah Sayyidina Muhammad, dia main, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, duduk atas jadah dah, main berdiri atas jadah. Oh, dia kata kijang ni dah kan, ni pasal ni rezeki ni, dia ambil bekal, dia nak tahan susu kijang tu. Waktu nak perah susu tu, kijang tepih tangan dia. Dia nak pegang, kena tepih. Nak pegang, kena tepih. Salah Sayyidina Muhammad. Waktu tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nanti basi kita buat bagi suluh. No, tak payah nak ni dia lari-lari pula. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu tu kijang kata kat dia, hang tak layak minum susu aku, sebab hang terlintas di hati hang makhluk tadi tu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kijang bercakap kata hang tak layak minum susu aku, sebab hang tak bergantung dengan Tuhan bulat, tapi hang bergantung dengan makhluk. Siapa nak hantar makanan hari ni? Tu karamah Syekh Abi Madian. Kijang cakap dengan dia. Ni kalau duduk di makam tajrid, tu saya fikir, tak ada fikir langsung baik badan dia. Kalau maksudnya, kalau seseorang tu Allah bagi duduk di makam tajrid, jangan duduk fikir nak turun makam asbab. Kalau fikir nak duduk nak turun makam asbab, dia telah jatuh daripada martabat yang tinggi pada martabat yang rendah, jatuh pangkat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seumpama seperti orang yang dah dapat martabat ataupun darjah datuk, kena tarik balik. Duduk atas dah, jatuh. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan bagi duduk makam tajrid, jangan duduk fikir nak turun makam asbab. Kalau Tuhan bagi duduk di makam asbab, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jangan duduk fikir duduk di makam tajrid. Salah adab. Kalau Tuhan duduk tak ada makan asbab, jadi kita makam cari makan, buat ibadat. Cari makan, buat ibadat. Cari makan, buat ibadat. Jadi kalau kita teringin nak duduk di makam tajrid, contohnya, kalau ada hak tu, berarti dalam hati kita terselit syahwah yang tersembunyi. Kalau buat keluar tu, habislah, malulah. Mana tah dibongkar skandal dia dengan Tuhan. Berarti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itulah yang menjatuhkan seseorang daripada perjalanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi salli ala Sayyidina Muhammad, maka letakkan diri di mana Allah letak kita. Wallahu a'lam. Belajar kita pada pagi ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ialah grup infak Masjid Darsa 5 atas nama arwah Osman Omar, Omar Cikman dan Cik Su Megat Syarif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua dan mengangkat kedudukan mereka pada kedudukan yang tinggi pada sisi Allah Subhanahu wa taala dan diqabulkan semua hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.